8 kes bunuh diri dipercayai akibat masalah keluarga. Seorang anggota polis menembak mati anak lelakinya berusia 7 tahun sebelum dia membunuh diri. Laporan awal menyebut anggota polis terbabit bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seremban dan menggunakan pistol milik pasukan. Sejak akhir-akhir ini, orang ramai telah memberi banyak perhatian kepada kesihatan mental. Dengan kemajuan negara membangun kita, masalah mental dan penyakit mental semakin meningkat dan ia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kajian mendapati bahawa peningkatan yang ketara dalam bunuh diri dan penyakit mental dalam dekad yang lalu adalah disebabkan oleh kesihatan mental yang lemah. Oleh itu, adalah penting untuk rakyat Malaysia sedar tentang kepentingan kesedaran penyakit mental, kepentingan mengekalkan tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan intervensi dan rawatan. Tiada istilah rasmi atau satu definisi tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditaktifkan. Kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Kesihatan mental atau ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Walau bagaimanapun, tidak terdapat garis penentu yang jelas dalam membezakan antara mereka yang mempunyai kesihatan mental yang baik dan mereka yang tidak. Hal ini kerana terdapat banyak tahap dalam kesihatan mental. Tiada satu kriteria yang boleh digunakan untuk membuktikan kesihatan mental yang baik. Tiada seorang individu pun yang mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Ia banyak bergantung kepada faktor individu, sosial dan persekitaran. Terdapat beberapa faktor sosial, psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang pada satu-satu masa. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosio-ekonomi, pertukaran keadaan persekitaran atau sosial secara mendadak, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal. Tidak seperti masalah kesihatan mental, mereka yang mempunyai penyakit mental pula mengalami satu keadaan di mana tahap mental seseorang itu menyebabkan aktiviti seharian mereka terjejas sama ada dari segi sosial ataupun pekerjaan. Oleh itu, mereka yang mengalaminya amat memerlukan rawatan dengan segera. Perlu diketahui bahawa kesihatan mental merupakan suatu spektrum kondisi yang pada awalnya bermula dengan hanya rasa tidak selesa dengan persekitaran sekeliling, diri sendiri dan orang lain dalam memenuhi cabaran hidup sehinggalah kepada situasi yang mengganggu kehidupan seharian yang mana memerlukan rawatan. Oleh hal yang demikian, penting untuk mengetahui akan faktor yang menyumbang kepada masalah ini agar intervensi awal dapat dilakukan. Terdapat beberapa punca kesihatan mental ini berlaku, iaitu yang pertama adalah faktor persekitaran. Faktor ini mengambil kira keadaan sekeliling seseorang seperti kawasan, tempat kerja dan rakan-rakan. Berhubungan dengan orang sekeliling seperti kawan-kawan menjadi faktor kepada masalah mental seperti pergaduhan, cemburu atau ditipu oleh rakan sendiri. Hal ini sering terjadi dalam kalangan remaja, terutamanya jika wujud situasi seperti tekanan daripada rakan sebaya. Statistik kesihatan mental di Malaysia pada tahun 2019 menunjukkan bahawa kawasan persekitaran tempat tinggal merupakan penyebab berlakunya masalah mental adalah lebih tinggi dalam masyarakat bandar, iaitu 12.6% berbanding luar bandar, iaitu sebanyak 8.5%.
Seterusnya, faktor yang kedua adalah faktor pekerjaan. Seperti yang kita tahu tentang tekanan ketika bekerja, tatkala perlu untuk melakukan tugasan dalam masa yang diberikan, memenuhi target bulanan serta tahunan, dan bagi yang tidak bernasib baik, mungkin perlu untuk berurusan dengan majikan yang tidak memahami. Perkara ini kerap menyumbang kepada masalah depresi, terutamanya bagi pekerjaan yang memerlukan komitmen masa dan tenaga yang tinggi. Selain itu, faktor yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor keluarga. Didapati bahawa seseorang yang memiliki masalah keluarga, iaitu ibu bapa, sering bergaduh di rumah, maupun keluarga yang mengalami masalah perceraian sering mengalami masalah tertekan. Berdasarkan kajian daripada portal kesihatan MyHealth, sumber Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar masalah mental adalah lebih tinggi dalam kalangan mereka yang bercerai, iaitu 13.6%, diikuti oleh bujang 13.1%, manakala balu pula sebanyak 12.2%, dan mereka yang berkahwin iaitu 10.5%. Masalah kesihatan mental jika tidak ditangani dengan betul boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit dan memberi kesan buruk terhadap tubuh badan individu yang disebabkan kita sering memandang ringan tentang isu ini. Berikut adalah antara kesan-kesan masalah kesihatan mental terhadap individu jika tidak pandai mengurusnya dengan baik. Kesan yang pertama adalah seseorang individu itu akan mengalami masalah sering lupa dan susah fokus. Perkara ini akan menyebabkan konflik dalaman di antara individu dan seterusnya membawa kepada tekanan perasaan dan kegagalan untuk mencapai sesuatu matlamat. Hal ini juga akan memberi kesan kepada perubahan tingkah laku yang ganas serta gagal merealisasikan potensi dalam diri mereka. Selain itu, perasaan risau dan takut yang melampau hingga mengganggu aktiviti harian mereka akan mengalami reaksi psikologi yang tertentu seperti tahap sensitiviti yang terlalu tinggi dari segi kawalan perasaan dan tingkah laku, contohnya perasaan harga diri yang terlalu rendah, serta kemahiran daya tindakan atau tahan yang lemah. Seterusnya adalah emosi tidak stabil, di mana perasaan sedih seperti mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri, persekitaran dan masa depan. Tambahan lagi akan melihat diri sendiri tidak berguna, serba kekurangan dan tidak disayangi. Dalam situasi ini, juga individu tersebut tidak boleh menghadapi masalah yang dihadapi dan merasakan dirinya telah gagal. Namun begitu, masalah kesihatan mental boleh diatasi melalui amalan gaya hidup yang sihat. Amalan kehidupan yang harmonis boleh mengurangkan kegeraman dan tekanan hidup. Pengalaman sikap bertoleransi, sabar dan ceria dalam pergaulan seharian mampu mengelakkan pertelingkahan. Pengurusan masa secara teratur dan pembahagian kerja pula dapat mengurangkan beban kerja. Individu boleh bersenam dan berekreasi agar melepaskan tekanan mental. Dari segi penjagaan makanan seharian pula, kita perlu mengelakkan makanan berlemak dan berkanji tetapi menambahkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, amalan gaya hidup yang sihat adalah berkesan untuk mengelakkan masalah kesihatan mental yang berat. Selain itu, langkah mengatasi kesihatan mental boleh dilakukan dengan bimbingan, kaunseling dan perkhidmatan psikoterapi. Perkhidmatan psikoterapi merupakan sejenis rawatan gangguan mental melalui kaedah psikologi. Kaunseling mampu membantu individu yang bermasalah agar mengurangkan konflik hidup mereka. Perkhidmatan kaunseling dan psikoterapi berperanan menyediakan ruang untuk mangsa masalah kesihatan mental meluahkan isi hati mereka. Setelah pendengaran masalah, pihak kaunseling memberikan nasihat agar membantu individu tersebut menyelesaikan masalahnya. Kaunseling juga diberikan kepada kumpulan yang
mempunyai masalah mental supaya mengurangkan tekanan mereka. Dengan itu, jelaslah bahawa kaunseling dan perkhidmatan psikoterapi merupakan satu langkah yang penting dalam mengelakkan tekanan mental. Di samping itu, pendidikan agama atau moral juga mampu mengatasi masalah kesihatan mental. Agama dipandang sebagai unsur penting untuk menanam ciri-ciri kemanusiaan yang mulia. Ibu bapa harus memberi pendidikan agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi kerana anak ibarat kain putih ibu bapa yang mencorakkannya. Individu yang mempunyai asas nilai-nilai murni mampu menguasai nafsu mereka. Pendidikan moral dan agama boleh mengatasi masalah jiwa kosong dan memberikan kesedaran melawan nafsu yang keterlaluan. Dengan kesedaran tersebut, seseorang akan sentiasa bersyukur dengan kurniaan Tuhan. Oleh itu, pendidikan agama atau moral dapat mengurangkan tekanan mental melalui kawalan keinginan. Tahap kesihatan mental dalam kalangan masyarakat di negara ini perlu diberi perhatian serius memandangkan semakin banyak kes bunuh diri dilaporkan sejak kebelakangan ini yang dikaitkan dengan tekanan akibat pandemik COVID-19. Antara kes yang dilaporkan yang turut tular di media sosial iaitu 3 kes bunuh diri berlaku pada hari yang sama iaitu pada 16 Jun lalu diikuti dengan 18 Jun. Terbaharu, lelaki berumur 56 tahun yang ditemui tergantung di jejantas Taman Impian Ihsan Balakong, Selangor pada 28 Jun lalu. Statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang dilaporkan media baru-baru ini pastinya mencemaskan dan menuntut tindakan tegas oleh pihak berwajib. Berdasarkan perangkaan PDRM, sehingga Mac 2021, sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan kepada PDRM. Ini berbanding 631 kes bunuh diri dilaporkan pada tahun 2020 dan 609 kes pada tahun 2019. Umumnya, rakyat Malaysia bukan sahaja risau terhadap peningkatan kes harian COVID-19 yang masih kekal 4 angka, tetapi saban hari turut berhadapan pula dengan laporan kes bunuh diri. Berdasarkan statistik Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan (NHMS) pada tahun 2019, hampir setengah juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan yang merangkumi 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas mengalami kesihatan mental. Umumnya, rakyat Malaysia bukan sahaja risau terhadap peningkatan kes harian COVID-19 yang masih kekal 4 angka, tetapi saban hari turut berhadapan pula dengan laporan kes bunuh diri. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 memberi impak yang sangat besar kepada kesihatan mental oleh setiap individu di seluruh negara, tidak terkecuali rakyat Malaysia, oleh kerana tumpuan yang diberikan sejak kebelakangan ini. Tiada istilah rasmi atau definisi tetap tentang kesihatan mental. Namun begitu, kita juga sering disajikan dengan berita kematian akibat bunuh diri daripada setiap lapisan masyarakat, bahkan daripada kalangan selebriti terkenal. Oleh itu, kita perlu menekankan bahawa kesihatan mental adalah sama pentingnya dengan kesihatan fizikal, serta dengan pencegahan pada peringkat awal ia dapat membantu individu yang mengalaminya.